Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Tuan Imam dan seluruh jawatan kuasa, fadil sahadat kita sama kita pada malam ini, seterusnya ibu-ibu, bapa-bapa, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, syukur alhamdulillah malam ni Allah bagi kekuatan pada kita untuk dapat kita mulaikan waktu maghrib, dan kita tunggu sekejap dalam setengah jam untuk kita menyucikan jiwa-jiwa kita dengan kefahaman agama. Sebab bila kita faham agama, maknanya tu tanda Allah sayang kat kita. Hari ini insya-Allah kita sambung pada muka surat 46, hadis yang dua daripada bawah ni. Bismillahirrahmanirrahim. Ittala'tu 'alal jannah fawajadtu aksara ahliha al-fuqara wattala'tu 'alal nar fawajadtu aksara ahliha an-nisa. Rawahul Bukhari. Kata Nabi SAW, aku naik ke syurga, maka di syurga aku lihat dan aku dapati kebanyakan ahlinya adalah di kalangan fuqara, orang miskin. Dan aku naik pula ke neraka, yakni Allah tunjuk kat dia neraka, maka aku dapati kebanyakan ahlinya, yakni neraka itu adalah perempuan. Maksud secara umum, disuruhnya kita merenungkan sebagai renung yang tadabbur, di manakah tempat penipu daya, di manakah tempat seorang yang ta'ammur, yang kaya raya. Baik, pertama sekali ni cerita Nabi dia pergi naik Isra Mi'raj. Antara tempat-tempat yang Allah tunjuk kat Nabi ni ialah syurga neraka. Benda syurga neraka ni termasuk benda yang rukun iman. Siapa-siapa yang tak percaya, tak yakin tentang syurga neraka, maka hukum dia boleh jadi kafir. Ya. Tapi ialah benda yang tak nampak di mata kita ni memang susah untuk orang nak terima. Sebab itu dalam satu hadis kursi, Allah Subhanahu wa taala dia hairan, dia kata, ajib tu, aku ni pelik, kata Allah. Kita kalau pelik tu kita tak pelik sangatlah. Kalau kita yang pelik tu tak pelik sangat. Tapi bila Allah yang pelik, ni pelik. Kita pelik. Yang aku ni pelik sungguh, tu tak pelik lagi lah. Tu standard lah. Tapi kalau Allah yang pelik, ini berat. Allah Ta'ala kata aku pelik. Tengok orang yang yakin tentang syurga, tapi dia tak beramai menuju ke syurga. Pelik dia tengok. Dia tahu syurga ni nikmat begini-begini, tapi amalan dia tu tak pi ke syurga tu. Dia tak pergi ke situ. Dia tahu dah syurga begini nikmat dia. Sepanjang Ramadan tarawih duk minta macam-macam, katil mah, cawan mah, tuan-tuan sekalian. Walaupun semayang 8 rakaat, tapi duk minta macam-macam. Tak nak perak-perak ni, semua mah. Katil mah, cawan mah, cadar sutera, tuan-tuan sekalian, duk minta ni. Tapi semayang tarawih duk 8 rakaat tu tak tambah. 8 rakaat tu pun teringat ke bubuk kacang. Tetapi Allah Ta'ala kata, walaupun dia tahu nikmat syurga, tapi dia amalan dia tak menuju ke situ. Tak menuju ke situ. Baik.
Yang kedua, Allah Ta'ala kata aku pelik, dia tahu sengsaranya neraka ni, huduhnya neraka ni, tapi amalan dia menuju ke situ. Jadi benda ini aku pelik, kata Allah Ta'ala. Nah, jadi macam itulah juga ya, dalam Isra' Mi'raj ini Allah Ta'ala kata, bila Nabi kata, bila aku ditunjuk dalam syurga, aku tengok ramai orang dalam syurga ini adalah ahli dia di kalangan orang fakir. Tapi seolah-olah hadis ni ada kontra dengan hadis yang lain, yang mana Nabi SAW kata, kada faqru ayyakuna kufra, hampirlah kefakiran itu membawa kepada kufur. Sedangkan tempat orang kufur ni dalam neraka. Jadi macam kontra. Tak, sebenarnya tak kontra pun. Nah, yang jadi kontra ni bila kita tak faham, itu jadi kontra. Jadi hadis yang pertama yang Nabi kata hampirlah kefakiran itu bawa kepada kufur. Yang pertama, orang yang fakir ni kerana dia tak ada iman. Bila tak ada iman, memanglah bukan takkan orang fakir jadi kufur, orang kaya pun kufur. Sebab apa? Sebab tak ada iman. Ada. Sebab tuan-tuan sekalian, harta benda gadai iman. Sebab harta benda gadai akidah. Ada. Dia memang tuan-tuan sekalian, dia suruh kita ni miskin. Bila miskin, tuan-tuan sekalian, maka kita bergantung dengan orang. Orang miskin yang bergantung dengan orang ini, inilah dia contoh-contoh orang yang dikatakan oleh Nabi, orang yang fakir hampir dia kepada kufur. Yakni bila dia fakir dia, sedangkan tuan-tuan sekalian, dalam hadis ni orang fakir banyak dalam syurga. Baik. Contoh tuan-tuan sekalian, kalau kita tengok Nabi, para Nabi ni miskin semua Nabi ni, melainkan Nabi Allah Sulaiman dan Nabi Allah apa seorang lagi tuan-tuan sekalian hak kaya ni. Takkan lepas belah raya lupa semua ni tuan-tuan sekalian. Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi Nabi Allah Sulaiman ni kaya dan sekalian. Tetapi majoriti Nabi-Nabi ni miskin. Sebab itu tuan-tuan sekalian, dalam satu hari, dalam satu hadis Nabi sebut, ya, Nabi ni dia dibawa jalan dalam syurga. Tiba-tiba ada satu bilik yang cukup cantik. Cantik sangat bilik ni tuan-tuan sekalian. Nah, lalu ditanya, untuk siapa bilik ni? Nabi kata, bilik ini yang pertama ialah orang miskin. Dia ada surga khusus untuk orang miskin ni. Surga khusus untuk orang miskin. Yang kedua, maknanya siapa-siapa yang miskin sinilah, maka ternafi dalam syurga ni dua orang Nabi, iaitu di antaranya Nabi Allah Sulaiman dan satu lagi Nabi Allah berat tuan-tuan sekalian. Tak apa, dia lupa. Bukan tak tahu, lupa ni Tuhan kata terangkat dosa ni sebab dua. Yang pertama tidur, yang kedua lupa. Dia tak berdosa tuan-tuan sekalian, tak ada masalah apa. Jadi nabi-nabi yang masuk dalam syurga ni adalah nabi-nabi miskin saja, termasuklah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada tempat khusus. Sebab apa tuan-tuan sekalian? Bukan senang nak jadi orang miskin yang boleh masuk syurga, bukan senang. Sebab orang miskin ni hampir dia kepada kufur. Maknanya kalau dia ada iman, dia redha dengan kemiskinan, dia tak gadai iman dia dengan hanya kebendaan dunia, maka tu tempat dia. Tapi bukan senang. Bukan senang. Miskin ni biasanya tuan-tuan sekalian, pengalaman hak kita duduk jalan jumpa orang miskin ni, semayang tak saya kata apa tuan-tuan. Pakat tinggal semayang ni. Orang kata awak tak semayang, tak dan cari kereta. Padahal miskin. Ni kata miskin dunia, akhirat pun miskin ni. Ada tuan-tuan sekalian. Tapi ada juga tapi tak ramai lah. Tak ramai tuan-tuan sekalian. Miskin tuan-tuan, dia kerja pagi-pagi bersungguh. Zuhur cokoh je kat masjid. Asar cokoh kat masjid. Lepas zuhur pergi buat kerja lain, macam-macam kerja dia buat. Orang miskin tuan-tuan sekalian, ada rumah dia buruk, masya-Allah.
Tapi sampai waktu dia ada hak dia bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini orang miskin, Nabi kata ramai yang duduk dalam syurga. Sebab apa? Sebab orang miskin yang masuk syurga ini orang miskin yang ada iman. Sebab itu dalam hadis yang lain Nabi kata tuan-tuan, Allah mencintai orang yang dermawan. Orang suka sedekah ni Allah suka. Tapi Allah lebih mencintai orang miskin yang dermawan. Sebab apa? Sebab dia sendiri tak cukup, tapi dia suka derma juga. Dan Allah lebih cintai dia. Macam juga Allah Ta'ala kata, aku suka kepada orang yang bertakwa. Siapa-siapa bertakwa, aku suka. Tapi aku lebih mencintai orang muda yang bertakwa. Sebab apa? Sebab orang muda ni susah dia nak takwa, tuan-tuan. Nak mari masjid surau konsisten, mari dia susah. Hampa nak tua-tua ni mari sebab tak ada tempat lain lah, tuan-tuan sekalian. Bola tak apa nak tampak nengok ada. Nak pergi dandut pun tak apa nak boleh, bukan? Jadi mari masjid lah tu jadi nak sebutnya tadi ni Allah Ta'ala kata orang muda aku lebih cintai. Orang muda yang bertakwa aku lebih cinta daripada orang tua yang bertakwa. Sebab apa? Orang tua ni cabaran tak banyak mana sangat dah, tuan-tuan. Dia kaki dia tak boleh nak bergerak jauh kan. Tapi budak muda ni boleh pergi macam-macam, tapi boleh duduk. Maka sebab itu antara 7 golongan yang mendapat naungan pada hari kiamat, antaranya anak muda yang hatinya dekat dengan masjid. Masya Allah. Jadi begitu. Jadi ramai di kalangan ahli syurga ni ialah orang fakir, orang miskin, tuan-tuan sekalian. Sebab itu jangan sekali-sekali kita menghina orang miskin. Jangan hina orang miskin. Apa maksud hina orang miskin? Hina dengan sebab dia miskin. Allah Ta'ala kata siapa yang hina orang miskin dengan sebab miskinnya, maka dia seolah-olah memalu gendang untuk berperang dengan aku. Ini ada kursi. Orang tu miskin, kita hina dengan sebab dia miskin. Macam Nabi cerita kan, Nabi tengah duduk mengajak kan, tiba-tiba mari seorang kaya dan orang miskin mari langkah duduk sebelah orang kaya. Orang kaya ni bangun. Maka Nabi tanya, bangun sebab apa? Ni bangun sebab apa ni? Dia nak jawab, nak nipu tak sanggup. Nabi tahu. Akhirnya dia diam saja. Dia tak cakap apa-apa, dia diam, tuan-tuan sekalian. Maka Nabi pun kata, hang bangun ni sebab tak selesa kan duduk sebelah orang miskin ni. Maka Nabi pun bacakan hadis tadi ni, orang miskin. Akhirnya tuan-tuan, anak orang kaya tadi terus dia duduk dan memeluk orang miskin dan dia minta maaf banyak-banyak. Orang miskin ni dia berasa hati, tuan-tuan sekalian. Dia diam. Dia tak cakap. Orang tu kata minta maaf, dia tak cakap, dia diam saja. Akhirnya orang kaya tadi ni pergi cakap dengan Nabi, ya Rasulullah, hang bagi tahu pada saudara aku ni, kalau dia sudi memaafkan aku akan bagi separuh harta aku pada dia. Separuh, tuan-tuan sekalian. Bukan 500, separuh, tuan-tuan sekalian. Jadi tuan-tuan sekalian, aku bagi kat dia separuh daripada harta ni. Maka Nabi tanya, wahai si Polan, orang ni kata hang tolong maaf kat dia, maka dia akan bagi separuh. Tak jawab dan diam saja. Macam mana Nabi tanya? Disebabkan Nabi yang tanya, dia jawab. Dia kata, ya Rasulullah, aku tak nak harta dia. Hatta kalau dia bagi semua apa, aku tak nak. Nabi kata, sebab apa? Ni bukan sikit ni, ni banyak ni. Nampak? Dia kata apa? Aku bimbang kalau aku terima harta dia, penyakit yang dia ada pada dia, yakni menghina orang miskin itu, berjangkit pada aku pula. Lebih baik aku miskin tak apa daripada kaya tapi hina orang. Sebab itu dalam Quran menyatakan bahawa antara infak yang Allah terima, syarat infak yang Allah terima ialah tidak ada di dalam infak itu manna wala azab. Dalam Quran sebut, tuan-tuan sekalian, manna wala azab. Infak yang Allah terima ialah infak yang di dalamnya tidak ada manna wal azab. Manna apa dia? Ungkit. Manna ni ungkit, tuan-tuan sekalian. Duk ungkit. Tak? Jangan lupa, ingat, jangan lupa. Ini ungkit, tuan-tuan sekalian. Manna tak boleh. Yang kedua, azab. Azab ni apa dia? Azab ni menyakiti hati orang yang terima.
Sebab tu kita tak boleh kata kalau orang duk mari nah ni ambil ni lain jangan duk mai. Berasa hati orang tadi. Dan sekalian. Jadi jangan bagi sudah. Nak sebab itu kalau orang mari jumpa kita dan sekalian dekat stesen minyak apa, nak bagi. Tak bagi sudah diam. Dan sekalian. Dan duk ceramah perang Nabi api kita bukan tahu hati perut dia. Nak bagi, tak bagi sudah. Anak tuan-tuan sekalian, kecuali kalau kita tahu dia tu sedikit, tu bolehlah kita ceramah kat dia. Nampak tuan sekalian. Tapi kalau kita tak tahu asal punca asal apa, dah bagi sudah. Jangan duk kata macam-macam. Ada. Piramli pun dah sebut cerita dulu kan. Asyik engkau saja aloya. Pagi-pagi sudah engkau datang. Beras dulu, gandum dulu, kau belum bayar. Jadi aloya ni asalnya nama dia Alawiyah. Tapi kan orang Melayu kan susah nak sebut Alawiyah tu kan. Jadi dia sebut aloya gitu kan. Orang Melayu kan susah nak sebut tasydid tu, susah. Macam isteri Nabi kan nama Juwairiyah itu kan. Susah nak sebut, dia sebut Joyah. Baik. Jadi kefakiran tadi ini tuan-tuan sekalian ya, kita tak dibenarkan hina orang miskin. Termasuk maksud menghina orang miskin kata ulama ialah kita menjadikan dia sebagai orang panggil alat untuk kepentingan diri. Ini tak boleh tuan-tuan. Jadikan alat untuk kepentingan, tak boleh. Jadi kita nak bantu dia, nak tolong dia tanpa syarat, bidun syartin, tidak ada syarat. Bantu sebab apa? Sebab dia layak terima bantuan, bukan kerana kita nak ini bukan tuan-tuan sekalian. Kerana itulah ya, orang fakir yang ada iman ini, saya nak bawa cerita cerita cucu kepada Umar bin Al-Khattab. Barangkali saya pernah cerita kat sini, tak apalah, ulang-ulang cerita pun tak apa. Kadang-kadang ulang-ulang pun dia tak faham juga. Nama cucu Nabi ni nama dia Salim bin Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Nama cucu dia lah kan. Baik. Satu hari Salim ni dia pergi tawaf dekat Kaabah. Tengah-tengah tawaf jumpa dengan khalifah, nama dia Abdul Malik bin Marwan. Ini khalifah Bani Umayyah. Nama salah seorang raja dia, nama Abdul Malik bin Marwan. Jadi bila dia Abdul Malik bin Marwan tengok, dia kenal ni cucu Umar Al-Khattab. Dia kata ni cucu Umar. Dia kata wahai Salim, aku ni khalifah Abdul Malik bin Marwan. Lah dia kata, hang minta lah apa-apa yang hang rasa nak minta. Lah minta kat aku, dia kata. Salim ni tuan-tuan sekalian marah. Dia marah dekat raja ini. Dia kata apa? Dia kata, tak malu kamu ni, ketika aku sedang bertawaf di rumah Allah, kamu datang nak minta, suruh aku minta ke hang. Sedangkan aku sedang bertawaf di rumah Allah. Hang dengan muka tak malu suruh aku minta ke hang, sedangkan aku bertawaf di rumah Allah. Abdul Malik bin Marwan ni dia tak faham. Dia ingat Salim ni marah sebab kacau dia duduk tengah tawaf. Dia pun tunggu sampai Salim ni habis tawaf. Habis tawaf dia kata, lah tak apa dah, hang dah habis tawaf dah. Lah aku ulang balik lah kan nak minta apa minta lah. Biasalah orang besar kan. Dia kan nak minta lah apa, takkan aku tak boleh tolong kroni. Dia kata, jadi maknanya dia ada unsur itu ada zaman dulu ni. Akhirnya Salim ni tuan-tuan sekalian, dia nak ajak si khalifah ni, dia tak faham tuan-tuan sekalian. Akhir dia kata, betul hang boleh tolong aku ni? Dia kata boleh. Dia kata tak apa, aku nak minta kat hang satu benda yang datang, bukan banyak pun. Hang boleh tolong? Dia kata boleh. Jadi aku nak minta satu, tolong selamatkan aku daripada neraka Allah. Boleh ke tak? Tuan-tuan sekalian, dia sendiri pun masuk neraka nak tolong orang. Jadi dia kata tak boleh. Dah tu tak boleh, duk tanya buat apa? Okey, tak apalah, yang tu tak boleh, aku nak minta permintaan kedua ni senang sikit kot dia kata ni. Apa dia? Tolong masukkan aku dalam syurga. Boleh ke tak? Nampak tak tuan-tuan sekalian? Pemimpin ini tuan-tuan nak minta tolong masuk syurga, bukan barang. Tuan-tuan sekalian, jadi kerana itu, apa yang nak disebut di sini, kenapa doa kita ada tuan sekalian kadang-kadang? Sebab dalam waktu kita minta dengan Allah, kita masih bergantung harap dengan manusia. Ni kita nak buang ni tuan-tuan sekalian.
Sebab tu ucapan-ucapan syirik ni kita kena jaga. Iman kita boleh rosak dengan ucapan. Ni kalau tak ada ni susah agak kita makan ubi kayu semua ni. Ni ucapan syirik ini, tuan-tuan sekalian. Kalau silap hari bulan lah. Kalau hari bulan betul dia tak apa. Dia takut salah hari bulan. Makna hari bulan ni dia bercakap, orang dah tegur dia bercakap lagi, ni salah hari bulan. Kalau dia bercakap dalam bab jahil, dia berdosa besar lah, tuan-tuan sekalian. Tapi dia ada kesan dia kepada iman. Baik, yang kedua Nabi kata aku tengok dalam neraka ni ramai ahlinya ialah perempuan. Baik, kenapa ramai perempuan? Baik, yang pertama kerana orang perempuan ni ramai pada orang lelaki. Itu satu sebab kata ulama. Bila ramai ni masuk neraka, ramailah tuan-tuan sekalian. Maksud tu. Yang keduanya, antara sebab-sebab Aisyah tanya, kenapa orang perempuan banyak masuk neraka? Hadis ni ada sambungan dia. Aisyah tanya, kenapa orang perempuan banyak masuk neraka? Pertama dia kata, kerana dia mengatakan kepada suaminya sesuatu seumpama contoh, sejak aku menikah dengan hang ni tak ada apa aku boleh. Nabi sebut sambungan hadis ni. Aisyah tanya dengan Nabi. Maka sebahagian ulama hadis kata bukan takat perempuan saja, laki-laki pun sama. Kalau cakap benda macam ni, dia juga ahli neraka. Contohnya dia kata, sejak aku kahwin dengan hang tak boleh apa. Kita kata kat bini kita, padahal perut kita bergendut dah dia masak sedap, tak boleh apa lagi, tuan-tuan sekalian. Nampak? Jadi maknanya apa? Kalau mengikut pertanyaan Aisyah tadi, maka sebarang ungkitan ataupun menafikan jasa tuan-tuan sekalian, maka ini. Sebab itu jasa itu ialah jasa, tuan-tuan sekalian, tapi bukan untuk diungkit-ungkit. Nampak ada tuan-tuan sekalian? Sudahlah kita buat, sudahlah. Jangan ada ungkit lah. Takut pahala habis. Tak? Buat sudahlah. Ya? Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, kita mengajak manusia kepada iman, ajak manusia kepada kebaikan. Orang nak terima, terima. Tak terima lah, sudahlah, tuan-tuan sekalian. Ya? Baik. Jadi kesimpulannya, yang kedua, kerana perempuan tadi mudah untuk dia bercakap yang membawa kepada durhaka kepada suami dia. Dan yang ketiganya, tuan-tuan sekalian, sebab orang perempuan mudah masuk neraka ini kenapa? Antaranya kerana mengambil ringan dalam masalah mandi janabah. Tuan-tuan sekalian, nampak kecil ya kan? Baik. Satu hari tuan-tuan sekalian, bagaimana seorang laki-laki dia mimpi. Dia duduk dalam satu kelompok. Dia tengok ada satu kumpulan manusia, di dalamnya ada para nabi. Nah, dia nak masuk tak boleh. Nak masuk tak boleh. Orang tolak pun tak boleh pergi. Tiba-tiba mari mandi janabahnya, ambil dia, masuk dan letak sebelah Nabi. Orang tengok mandi janabah ni tak ada apa-apa, tapi sebenarnya mandi janabah ni penting. Kenapa? Dengan dialah solat kita, ibadah kita diterima. Tapi orang perempuan, dia tak ambil kisah. Dia ikut perangai orang Melayu. Kalau bersalin, dia mesti cukup 44 hari baru mandi. Bukan dia kira kering nipas. Nampak tak tuan-tuan sekalian? Kemudian tuan-tuan sekalian, dalam perkara period juga, bulan-bulan, darah bulan tu, dia main kira cukup-cukup biasa 7 hari. 7 hari itulah. Dia tak pernah cek 6 hari ke-6 ke, dia tak pernah cek. Tuan-tuan sekalian, menyebabkan kalau tersilap, dia telah meninggalkan ibadah solat terutamanya 1 hari penuh 5 waktu. Bukan kerana dia tak tahu, kerana dia jahil. Ni Allah marah. Nampak? Bukan boleh tengok-tengok saja. Ada setengah orang pula, dia main tengok kering kot luar saja, dia pun mandi. Dah cara nak cek darah orang perempuan ni bukan main tengok kot luar. Minta maaf sebut, dia kena apa tu nak sebut? Tuan-tuan sekalian, dia kena korek sikit lah, minta maaf sebut, tengok kot tisu kot macam mana, kerpas badak, kami tengok okey, tuan-tuan sekalian. Tak boleh. Ni orang perempuan ya. Jadi perkara ini menyebabkan orang perempuan masuk neraka.
Sebab dia mengabaikan mandi janabah, mandi wajib dan sebagainya. Nah, ini benda penting ya. Jadi orang laki-laki pun dia kena reti masalah-masalah. Soalan bini kita tanya macam abang ni, duk darah tak ada dah tapi baru 6 hari. Kita pun sama, tak apa, macam biasa 7 hari tunggu mandi. Dengan laki-laki tumban masuk selan. Ni orang panggil dah seia sekata seneraka sekali masuk selan. Baik. Habis termasuk yang kedua pula. Atib bil kalam wafshis salam wasallil arham wasallil bil lail wan nas niyamun summa dukhulil jannah bisalam. Rawahu Ibnu Hibban an Abi Hurairah. Elokkanlah akan percakapan kamu. Nabi kata bila kamu cakap kena bagi elok cakap dari ni. Maksud elok cakap bahasa. Maka senang kata ulama, tuan-tuan sekalian, elok cakap ni ialah mengambil kira orang yang dengar. Itu elok cakap. Sebab kadang-kadang itu sebab kita kena beza. Cakap dengan kawan lain, bercakap dengan classmate lain, bercakap dengan bini lain, bercakap dengan tok guru lain, bercakap dia berbeza. Ni kita tangkap muat semua. Cakap dengan orang tua macam cakap dengan kawan-kawan. Tuan-tuan sekalian, itu maksud dia tadi ni. Bercakap ni kena tengok siapa yang mendengar dia. Kalau kawan-kawan biasa bolehlah bergurau dah. Tapi ni dengan orang tak biasa, orang tua pun kita cakap macam biasa. Tu ya. Dan hendaklah kamu memberi salam. Yang kedua, beri salam. Maknanya beri salam di sini, yang pertama bila jumpa beri salam. Ya, jumpa beri salam, nak berpisah juga dengan memberi salam, ya. Dan menghubungkan silaturahim. Kita selalu menghubungkan silaturahim, tuan-tuan, baik dengan orang yang sama beriman ataupun dengan orang yang tidak beriman. Ini dia tuan-tuan sekalian, ya. Itu dia. Dan solatlah oleh kamu malam-malam. Yang ketiga, Nabi kata kena solat malam. Dan solat malam ni tuan-tuan sekalian, kalau ikut solat sunat, solat malam ni duduk nombor 2. Betul tak? Nabi sebut solat yang paling utama ialah solat fardu. Solat yang kedua yang utama adalah solat qiyamul lail, yakni tahajud. Dan solat yang ketiga paling utama adalah duha, tuan-tuan sekalian. Dan solat yang keempat yang paling utama adalah rawatib. Dan solat yang kita jangan tinggal ialah solat witir. Ini antara ranking-ranking dia. Jadi jangan tinggallah benda ni. Qiyamul lail dia tak payah banyak, ya. 2 rakaat sudahlah. Ada. Itu yang penting ada solat kita tadi. Sebab Nabi dalam hadis yang lain mengatakan bahawa kekuatan seseorang itu terletak pada qiyamul lail dia. Kekuatan seseorang beriman itu Nabi kata terletak kepada qiyamul lail dia. Jadi kita cuba tengok muhasabah kita baru ni. Ada tak qiyamul lail, tuan-tuan sekalian? Kadang-kadang kata qiyamul lail, ya, solat fardu pun ujung-ujung waktu, tuan-tuan sekalian. Ni kena peringat jugalah kita muamal sabah kat kita, tuan-tuan sekalian. Itu dia. Qiyamul lail kita macam mana, ya? Sedangkan Salahuddin Al-Ayyubi dan sebagainya, tuan-tuan sekalian, ya, mereka menekankan tentang solat malam ini, tuan-tuan sekalian. Sekalipun manusia semua tidur, semua manusia tidur, hang bangun seorang-seorang, tengok semua tak bangun, hang bangun seorang. Ingat tuan-tuan, Allah Ta'ala berbangga bila seseorang boleh bangun tengah malam. Dalam hadis yang lain Nabi kata, bila seseorang itu bangun tengah malam, Allah kumpul malaikat dia. Yang dulu masa Allah ciptakan manusia tu kan, malaikat query kan, dia kata ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Dia kata, hang nak buat satu makhluk yang suka berbunuh, tumpah darah kan, dia kata. Dia compare dengan makhluk yang Allah Ta'ala buat sebelum daripada manusia, yang suka kelahi, yang suka gaduh, yang suka tumpah darah. Allah Ta'ala tak jawab pun. Allah Ta'ala kata, aku lebih tahu apa yang kamu tidak tahu. Allah jawab begitu. Jadi bila seseorang itu, tuan-tuan sekalian, tengok, hang bolehlah ibadat. Allah Ta'ala kata hang tak tidur, hang boleh ibadat sepanjang malam. Tapi tengok hamba aku ni manusia, dia tidur, dia boleh bangun. Bangun tu pula sebab nak semayang, bukan nak pergi shopping, bukan nak apa. Nak bangun ini kerana nak semayang.
kata Allah Ta'ala kumpul malaikat, hang tengok ni hamba aku ni, orang lain semua lena, dia bangun hanya untuk nak beribadat kepada aku nak bagi tahu hampa saksi, tak ada tempat yang aku nak bagi kepada dia melainkan syurga. Allahu Akbar. Tuan-tuan sekalian ya, tambah-tambah kita ni umur-umur macam ni untuk ya boleh dapat qiyamul lail je, tak apa nak lena tuan-tuan sekalian. Anak tidur pukul 10 lah, pukul 12 tak jaga kencing, nak jenis kencing manis, kencing banyak kali. Jadi tuan-tuan sekalian, jangan biarkan jaga kita tadi terhabis begitu saja. Kadang-kadang ada orang bangun kencing, lepas tu tidur balik, kencing tidur balik. Allah bagi dah peluang 6 kali kencing, tidur juga. Patutnya dia tuan-tuan sekalian dah 6 kali bangun, semayanglah 2 rakaat tuan-tuan, dia buat lepas kencing, pring kencing tuan-tuan sekalian. Tentu Allah sayang kat kita, walaupun kita kencing manis tu hemat tak? Kalau kita tak kencing manis, susah nak bangun tuan-tuan sekalian. Lah kencing manis tuan-tuan 16 kali bangun, sekali pun tak semayang. Yang lebih senang, dia siap buat terpawai tepi senang, tak payah bangun terus semayang. Susah nak bangun bila ayak ni tadi. Dia buat terpawai tuan-tuan, elok tuan-tuan sekalian situ. Jadi gunakan benda-benda ini untuk, kerana Nabi kata apa? Kerana semayang malam. Kemudian masuklah kamu ke syurga dengan selamat sejahtera. Jadi kenapa dia sebut qiyamul lail, tak sebut fardu? Biasanya orang yang semayang sunat, dia takkan buatlah, dia takkan tinggallah benda wajib. Mana ada orang buat semayang sunat tinggal semayang wajib? Qabliyah maghrib buat, maghrib tak buat. Ni orang tak puasa sihat tuan-tuan sekalian. Anda orang yang rajin puasa sunat takkan tak puasa wajib tuan-tuan sekalian, sebab dia buat benda yang sunat dah. Jadi begitu kaedah dia. Orang yang rajin sedekah, mustahil dia tak bayar zakat tuan-tuan sekalian, mustahil. Duk rajin, duk keluar selalu, tiba-tiba benda, sebab sedekah ni kadang-kadang lebih banyak daripada zakat tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan kadang-kadang duk tiap-tiap malam orang kutip tema dia dulu ni lah tuan-tuan sekalian, 4-5 hari lepas ni tuan-tuan sekalian. Tiap-tiap hari orang terima 1000 lebih, maknanya hari-hari 50 zakat setahun sekali tuan-tuan sekalian. Jadi orang yang biasa buat sunat, dia takkan tinggal yang wajib. Tapi orang yang menekankan yang wajib saja, belum tentu dia boleh buat yang sunat. Jadi sebab itu sunat ni kita kena buat. Kenapa? Allah Ta'ala kata fataqarrabu ilallahi bil nawafil, hampirkan dirimu kepadaku dengan amalan sunat. Itu Allah Ta'ala suruh kita ya. Gua berapa isyak ni? Berasa lama lepas-lepas pilihan raya ni. Baik. Allahu Akbar. Baik. Hadis yang ketiga, atfalul mu'minina fi jabalil jannah yaqfuluhum Ibrahim wa Sarah hatta yaruddahum ila abaihim yaumal qiyamah. Rawahul Baihaqi an Abi Hurairah. Kanak-kanak mukminin itu bertempat dia pada satu bukit dalam syurga, dipeliharakan akan mereka oleh Nabi Allah Ibrahim dan isterinya Sarah, sehingga menyerah ia akan kanak-kanak itu kepada bapaknya pada hari kiamat. Allahu Akbar. Baik, kalau tuan-tuan buka dalam buku Rahsia Kematian Al-Imam Baihaqi, ni saya mengajak di Yayasan Restu. Yayasan Restu setiap hari Selasa pukul 10.40 pagi. Hak kerja tak berkesempatan lah. Dan yang buku yang sama saya ajak kat session sebelah. Sebelum ni lah, lepas ni saya tak tahulah boleh mengajak ke tak tuan-tuan sekalian. Pun hari Isnin minggu kedua dan Selasa minggu keempat, ada satu hadis bersangkutan dengan perkara Nabi Ibrahim dengan budak-budak ni. Nabi SAW dia mimpi tuan-tuan sekalian. Jadi mimpi Nabi ni ialah nak bagi tahu kita lah, sebab mimpi Nabi ni kadang-kadang jadi wahyu. Nabi Ibrahim sembelih anak tu mai ikut mimpi lah. Kita tak boleh lah. Kita mimpi sembelih anak, jangan sembelih. Mimpi sembelih ayam pun jangan sembelih tuan-tuan sekalian. Allah Ta'ala kata, Pak Imam sembelih ayam tak payahlah.
Jangan sembelih tu dengan sebab mimpi. Nak sembelih sudahlah. Dia supaya kita berubatlah tuan-tuan sekalian. Kalau jin ada dalam badan orang tu, aku akan keluar daripada badan orang ini dengan syarat engkau sembelih ayam jantan malam Jumaat. Kita pun kata okey, siapkan ayam. Sebagian ulama kata sembelih dengan sebab jin minta, maka hukum dia syirik. Dah tu ustaz, dia janji nak keluar, kena sembelih keluar. Dah dia pandai-pandai masuk tanpa syarat, kenapa nak keluar syarat pula? Ni kadang-kadang Tok Bomo pun jadi sesat ni. Nak, dia kata ustaz, Bomo ni, orang ni kata jin dalam badan dia, kata dia akan keluar kalau kita setuju nak sembelih. Jadi kita sembelih sebab apa? Sebab jin minta. Dah tu dia janji nak keluar, apa pula ikut syarat dia? Dia masuk atau ada syarat ke? Tak ada kan? Dah tu dah kalau masuk tak ada syarat, kenapa anda banyak songeng jangan nak keluar? Dengan bomo-bomo sesat tuan-tuan sekalian. Tak sadut sembelih, aku kena sembelih ayam, aku nak sembelih hang. Oh betul. Nak keluar ke tak nak? Nak, dia kata, tapi kena sembelih ayam. Aku tak nak sembelih ayam, aku nak sembelih hang. Tak, saya tak nak keluar selagi tak sembelih ayam. Aku tak akan sembelih ayam selagi aku tak sembelih hang. Oh betul. Dia lari, jin pun takut kan tuan-tuan. Jin ni kalau dia sampai dah menentukan nak keluar bersyarat, maknanya dia lemah dah. Jangan ikut lah. Dia lemah dah tuan-tuan sekalian. Macam kita torture lah. Tak apa, saya setuju nampak. Sebab dia lah lemah dah. Mula-mula tak mengaku lah. Tak mengaku. Nak? Dah teruk-teruk baru mengaku, maknanya dia sudah lemah, hampir turut. Buat apa? Nak? Tu dia. Dia ikut lah kan. Biar api dia. Ni sampai buat bekai. Ni bekai-bekai buat mana? Bagi makan jin. Jin apa? Jin lapar. Nujuk buat belalang. Baik. Jadi maknanya dalam hadis ni dia mimpi. Mimpi tuan-tuan sekalian, dia tengok ramai budak-budak kecil. Dan di antara budak kecil itu ada seorang laki-laki tua. Dan ada seorang laki-laki tua. Jibril bawa Nabi berjalan ni. Nabi tadi ni Jibril bawa berjalan. Satu kelompok dia tengok ada 5 benda tuan-tuan. Pertama, dia tengok seorang laki-laki yang berbaring. Dia kepalanya ada seorang laki-laki yang sedang memegang besi yang tajam, lalu dicucuk-cucuk ke kepalanya. Maka Nabi tanya ke Jibril, ni sebab apa? Dia kata apa dah? Dia kata inilah dia manusia yang tak sanggup memikul amanah, tetapi dia nak kepada amanah. Dia ada 5 benda. Dia tak sanggup pikul amanah dah, tapi tamak nak pikul amanah juga. Baik. Lagi Nabi berjalan lagi, dia jumpa di atas dekat satu pohon besar, budak-budak ramai tuan-tuan sekalian. Dan di situ ada seorang tua. Ya? Maka Nabi tanya, siapa dia? Itulah anak-anak yang mati ketiga sebelum balighnya, dan orang tua itu ialah Ibrahim alaihissalam. Ya, betul ngadik. Jadi makna anak-anak yang duduk ini ialah anak-anak yang mati sebelum baligh dia. Anak-anak yang mati sebelum baligh. Tuan-tuan dah balik belakang dah. Jadi kalau mati pun belum tentu duduk sini. Ya. Ni budak-budak. Siapa yang jaga? Iaitulah Nabi Ibrahim dan isterinya Sarah. Sarah ada anak tak tuan-tuan? Ada anak Sarah? Betul ke tuan-tuan? Baik. Jadi Ismail itu anak kepada ya. Tuan-tuan sekalian, kenapa Nabi Ibrahim diamanahkan oleh Allah jaga budak-budak? Tuan-tuan sekalian, sebabnya tuan-tuan sekalian, Allah Subhanahu wa taala telah menguji Nabi Ibrahim dengan suruh sembelih anaknya. Anak hak seorang ni, tuan-tuan sekalian, Allah suruh sembelih. Nabi Ibrahim tanpa banyak soal menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itulah tuan-tuan sekalian, hanya iman yang nampak benda-benda akan datang ni. Tapi ialah nak ajak orang pada benda hak tak nampak ni bukan senang tuan-tuan sekalian. Dia kira hak nampak saja, hak tak nampak dia bukan tahu. Sampailah orang-orang macam tu tuan-tuan sekalian. Allah Ta'ala kata orang yang derma ni, orang yang infak ni akan jadi kaya. Tak, dia kata yang dia nampak infak ni miskin. Asyaitanu ya'idukumul faqra. Syaitan bisik benda miskin. Allah Ta'ala kata orang yang derma ni macam pohon kan, ada 100 cabang apa sebagainya kan.
Tapi benda tu nampak tak? Tak nampak. Sebab tu orang tak percaya. Cuba nampak tuan-tuan sekalian. Ni macam pahala sembahyang jemaah ni, tuan-tuan sekalian. Ibnu Hajar Al-Asqalani kata, maksud 27 darajah itu bukan 27 kali ganda dia kata. Kata Ibnu Hajar. Ibnu Hajar kata 27 darajah itu ialah 27 kemuliaan yang Allah nak bagi. 27 kemuliaan dengan 27 kali ganda, mana lebih besar? 27 kemuliaan lah paling besar. 27 kali ganda berapa saja. Nampak tak tuan-tuan sekalian? Tapi sebab apa orang tak nak mari? Sebab tak nampak pahala tu. Cuba pahala tadi ni macam tuan-tuan sekalian, macam macam duit. Tak payah banyak lah, RM27 satu waktu. RM27. Ramai dah orang sembahyang, pecah surau ni. Sampai orang tanya, lepas zuhur sebelum masak ada sembahyang lagi tak? Nak mari lagi tuan-tuan sekalian. Sebab apa ni nak duit 27 ni? Dia bukan nampak kita janji pahala, tuan-tuan. Dia tak nampak, dia nampak duit tu. Tak salah janji apalah tuan-tuan, dia nampak duit tu, tuan-tuan sekalian. Tapi kalau Allah Ta'ala kata pahala, tak nampak tak nampak. Itu sebab kata syurga neraka ni masing-masing. Syurga ni hak Tuhan belaka. Kita bukan boleh berjanji apa. Ni keluar macam ni. Nampak? Dia ni bukan senang nak ajak benda hak tak nampak ni tuan-tuan sekalian. Benda hak nampak senang nak ajak tuan-tuan sekalian. Nak ajak pada syurga, nak ajak pada jauh pada neraka, nak ajak pada iman ni bukan senang tuan-tuan sekalian. Susah tuan-tuan sekalian. Sebab itulah Said Qutb kata, perjuangan yang tidak berandaskan kepada Islam memang cepat orang ikut dia kata. Cepat orang ikut. Perjuangan berdasarkan duit apa, senang orang ikut. Tapi dia tidak kekal, kata Said Qutb. Tapi perjuangan Islam ni memang dia kata orang lambat nak suruh. Lambat dia kata. Tapi itulah yang dijanjikan kemenangannya oleh Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan sekalian. Susah nak ajak orang ni tuan-tuan sekalian, Kita nak ajak liok dengan orang bagi macam-macam bukan senanglah tuan-tuan sekalian. Tapi tak apa, Itu kita buat kerja kita sudahlah. Itu dia. Apa Datuk Ibrahim sebut tuan-tuan sekalian, yang kesan sangat. Saya duduk rapat dengan dia sepanjang rapat. Lalu dia pesan, kalau perjuangan Islam ini kalah, kamu jangan sedih, dia kata. Jangan sedih, tapi sedihlah kerana kamu tidak menyumbang sedikit pun untuk perjuangan ini. Kalah tu biasa, tapi patut kita sedih, kita tak ada sumbangan apa-apa. Itu yang patut kita sedih. Menang kalah ni kerja Tuhan tuan-tuan sekalian. Apapun perjuangan, ini kerja Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Allah Taala sebut, iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Bila datang pertolongan pada Allah, maka kamu akan tengok orang akan berbondong-bondong masuk Islam. Sebab tuan-tuan, orang umum ni tuan-tuan sekalian, dia nak tengok macam itulah. Dia jenis Abu Sufyan tuan-tuan sekalian, ada tak? Abu Sufyan ni lambat masuk Islam. Dah orang Mekah dan Islam masuk Mekah dah, dia tengok ramai baru dia masuk tuan-tuan sekalian Islam. Dia macam itulah tuan-tuan. Tak parah tuan-tuan sekalian. Baik. Jadi dia dijaga oleh Nabi Ibrahim sehinggalah dia akan diserahkan balik kepada ibu bapaknya pada hari kiamat. Untuk apa? Pertama kata ulama, untuk dia bagi syafaat pada mak bapak dia. Tiga golongan manusia yang tak ada khilaf yang boleh bagi syafaat. Yang pertama Nabi, ni tak ada khilaf. Semua pendapat kata Nabi boleh bagi syafaat. Yang kedua, orang yang gugur syahid. Cuma dia ada limit lah, 70 orang kata Nabi. Nabi tadi unlimited tuan-tuan sekalian, kata orang Jawa tuan-tuan sekalian. Dia tak ada limit, dia kata Allah Ta'ala bagi kat dia belakang. Yang kedua ialah orang yang mati syahid, syahid dunia awal akhirah, dia 70 orang. Dan yang ketiga ialah budak yang mati sebelum dia balik tuan-tuan sekalian, maka dia hanya untuk mak bapak dia saja. Adapun budak-budak yang hufaz Quran, ini ada khilaf, ada perbezaan pendapat. Tapi apapun, orang yang hufaz Quran tetap ada kelebihannya. Apa ada kelebihan? Itu Allah Ta'ala akan bagilah. Jadi begitulah tuan-tuan sekalian, Mudah-mudahan kita jadikan usaha doa
agar adalah keturunan kita yang seorang yang akan hafaz Quran. Ini kita fikir tuan-tuan. Anak kita dah tak lepas dah, kita memang dah lah tuan-tuan sekalian. Bukan takat hafal Quran tuan-tuan. Wal as pun dia tukar surah lain tuan-tuan sekalian. Kalau kuliah tu panjang juga kan. Ni wal as pun tukar, wal as innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Tuan-tuan sekalian, dia kalau kuliah tu bertukar-tukar tu tak apalah, kuliah panjang juga, kuliah banyak dia nak. Jadi kita tak boleh dah tuan-tuan sekalian, tapi kena jugalah ya. Walaupun hafal depan belakang lupa, belakang depan tak apalah, ada usaha. Allah tahu kemampuan kita. Jadi tengok anak-anak kita pula. Tak ada anak-anak kita yang boleh hafal Quran, kita pi ke cucu kita pula. Usaha juga biar keturunan kita ni ada orang yang hufaz Quran. Tolong tuan-tuan sekalian. Nena, kalau boleh satu rumah satu hufaz Quran, kalau boleh. Ya, satu rumah satu hufaz Quran. Betul ya tuan-tuan sekalian, satu hufaz Quran. Betul. Betul ke jam ni? Baik. Hadis yang berikutnya, utlubul hawaija bil izzatil anfus fa innal umura tajri bil maqadir. Dia nilai pula ya. Tuntutlah segala hajat kamu itu dengan terpelihara kemuliaan dan kehormatan bagi diri kamu, kerana segala perkara itu berlaku ia dengan takdir Allah Subhanahu wa taala belaka. Ni satu benda, cara nak jaga maruah. Nabi kata utlubul hawaij bil izzatil anfus. Kamu nak minta satu-satu, nak memenuhi hajat, jangan sampai gadai maruah. Nampak tak tuan-tuan? Ni Allah Ta'ala kata. Contohnya kita miskin, jangan sampai kita berajak dengan orang tu sampai orang boleh guna kita. Suruh buat benda tak elok, ya kita nak duit, tapi jangan sampai hilang maruah. Ni ambil duit ni, pukul orang, jangan tuan-tuan. Memang kita hajat duit kan? Semua orang nak pada duit. Tuan-tuan sekalian, kata siapa tu? M. Nasir ya, tuan-tuan. Ke Mak Kilau? Mak Kilau lah, Endok Kilau. Mak Kilau itu pahlawan mat. Baik. Jadi memang kita nak duit, kita nak harta, tapi jangan sampai kamu nak duit, kamu nak harta tu sampai gadai maruah, hilang sifat kemanusiaan. Itu maksud tadi ni. Penuhi tuntutan kamu, jangan berdasarkan dengan mempertahankan kemuliaan kamu. Itu maksud dia. Hari ni dah orang sanggup buat apa demi duit. Ini kata-kata tak ada iman ni. Aku asal duit lah tak habis lah. Tak kira ada tuan-tuan. Ni awak pasang-pasang orang punya ni. Dia bagi duit Ustaz. Nampak tak tuan-tuan sekalian? Hang tak tahu kalau orang tengok benda tu, maka orang cenderung hang berdosa tuan-tuan sekalian. Orang asli tak apa. Ni hampa tak apa asli pun macam tu juga. Tuan-tuan. Cukuplah putih. Dari takat tu dulu, kita sambung lain kali pula. Lama tunggu azan dah putih lagi. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min 'amalin fa du'a la yustajabu lah. Ya Allah ya Tuhan kami, hindarilah kami dari hati yang tidak khusyuk, ilmu yang tidak manfaat, amalan yang tidak kau angkat, dan doa yang tidak kau terima ya arhamar rahimin. Allahumma jama'na hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Ya Allah, jadikan perhimpunan kami pada malam ini perhimpunan kau rahmati, perpisahan selepas ini perpisahan di bawah keampunan dan rahmat-Mu ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, kau ampun dosa-dosa kami ya Allah, dosa kedua bapa kami ya Allah, dosa anak-anak kami ya Allah, dosa suami-suami kami ya Allah, dosa isteri-isteri kami ya Allah, dosa seluruh orang beriman di kalangan kami, sama ada yang masih hidup atau telah menghadap ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin.
Jadi sebagai akhir saya mengambil kesempatan mengucapkan jazakumullah khairan katsira atas semua sumbangan, dukungan, doa sepanjang apa yang saya buat sebelum pada ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala sajalah yang akan balas apa yang sepatutnya Allah balas pada kita, ya, insyaAllah. Haqimus salat. Takbir. Allah.